Salam sejahtera, saya Puwarasi anak perempuan Gawal Kishni JQB 19001. Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkenaan dengan kajian aspek budaya dalam penterjemahan karya Harry Potter dengan banduan Azkaban. Pertama kita melihat kepada pengenalannya. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di Malaysia dan ia juga digunakan sebagai alat komunikasi secara dua hala antara seseorang individu dengan individu lain. Bahasa Malaysia terbentuk dalam Akta Perlembagaan 152 iaitu Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Melihat kepada penterjemahan pula. Penterjemahan merupakan satu analisis menterjemah bahasa sumber ke bahasa sasaran. Menurut Selva Kumaran 2017 yang dipetik daripada Asma Homa tahun 1979 menyatakan penterjemahan merupakan satu proses yang menyampaikan segala maklumat daripada bahasa sumber iaitu bahasa asal kepada bahasa sasaran dengan mengekalkan segala intipati bacaan tersebut dengan tepatnya. Melihat itu, pengertian boleh difahamkan walaupun diterjemahkan dari bahasa asal kepada bahasa sasaran, makna yang terdapat pada teks asal disampaikan dalam teks sasaran. Penterjemahan ini boleh dianalisis mengikut beberapa aspek iaitu dari aspek semantik, linguistik, budaya, emosi, bahasa kiasan dan lain-lain lagi. Oleh itu, kajian berunsur penterjemahan budaya dikaji melalui karya Harry Potter dengan banduan Azkaban 2004. Oleh itu, kajian ini berunsur penterjemahan budaya dikaji melalui karya Harry Potter dengan banduan Azkaban tahun 2004. Menurut Atika Zabir tahun 2019 dipetik daripada pernyataan Enspollindola tahun 2006 muka surat 49 hingga 50 pula mencadangkan klasifikasi unsur budaya kepada 10 kategori iaitu nama tempat, nama orang, bentuk hiburan, pengangkutan, watak, fiksyen, institusi tempatan, unit dan sistem ukuran, makanan dan minuman, rujukan kesarjanaan dan sambutan keagamaan. Dalam kajian saya terdapat masalah kajian iaitu saya mengupas dari segi pengguna media elektronik Google Translate akan mempunyai kesukaran untuk memahami penterjemahannya kerana teks asal budaya kepada teks sasaran budaya akan bertembung. Oleh itu, penterjemahan hasil daripada seseorang akan sentiasa menempati kriteria penterjemahan namun tetap akan mempunyai kesukaran untuk melakukan penterjemahan budaya kerana latar belakang budaya bagi kaum dan bangsa teks sumber dan teks sasaran yang berbeza. Menurut Atika Zabir Idris Mansur tahun 2019 dipetik daripada Lansen tahun 1998 muka surat 179 menyatakan bahawa dalam konteks penterjemahan unsur budaya merupakan salah satu cabaran utama bagi penterjemah kerana bukan mudah untuk mendapatkan padanan bagi perkara atau objek asing dalam budaya sasaran. Tambahan pula, isu sering yang dikaitkan dengan penterjemahan karya adalah keupayaan menterjemah makna sesuatu perkataan budaya yang mendukung fungsi budaya yang berbeza. Hal ini demikian kerana perkataan yang wujud dalam budaya yang berbeza dari teks asal tidak mempunyai kewujudan perkataan dalam teks sasaran. Melihat kepada persoalan kajian terbentuk kepada dua. Yang pertama, apakah bentuk budaya material dan ekologi yang terdapat dalam karya Harry Potter dengan banduan Azkaban tahun 2004? Manakala yang persoalan kajian yang kedua terbentuk adalah bagaimanakah dianalisis bentuk budaya material dan ekologi yang terdapat dalam karya Harry Potter dengan banduan Azkaban tahun 2004. Melihat kepada objektif kajian dalam penyelidikan ini terdapat dua iaitu mengenal pasti dan menyelaraskan bentuk budaya, material dan ekologi yang terdapat dalam karya Harry Potter dengan banduan Azkaban tahun 2004. Objektif kedua yang boleh kita lihat adalah menganalisis bentuk budaya, material dan ekologi yang terdapat dalam karya Harry Potter dengan banduan Azkaban 2004. Seterusnya yang kepentingan kajian yang
dah dikupaskan dalam penjedikan ini adalah: pertama, menghasilkan kajian penterjemahan adalah kaedah terbaik untuk membantu menentukan kepentingan teks sumber dan teks sasaran karya Harry Potter yang mempunyai latar budaya yang berbeza. Tambahan pula, kajian ini boleh dirujuk kerana kajian ini mendapati perkara-perkara khusus yang penting dalam sesuatu kajian penterjemahan. Pendek kata, kajian ini akan membantu penterjemah untuk menguasai dua bahasa yang terdiri daripada latar penyampaian yang berbeza. Kajian ini boleh dikenal pasti sama ada penterjemahan dilakukan telah menggunakan beberapa banyak strategi. Misalnya, dalam kajian ini strategi pendekatan literal telah digunakan, iaitu menterjemahkan satu kata ke satu kata di mana membawa makna sama tanpa sebarang perubahan. Okey, bahan kajian Harry Potter, teks sumber dan teks sasaran. Setelah compilkan gambar raja, teks sasaran yang kita boleh katakan dalam bahasa Melayu, iaitu budaya kita punya ni, nama yang diterjemahkan Harry Potter adalah dengan banduan Azkaban tahun 2004, manakala teks sumber adalah Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Okey, karya Harry Potter ni adalah satu karya bersiri ya. Teks sumber iaitu bahasa Inggeris, Harry Potter yang tajuk utama dia adalah Harry Potter and the Prisoner of Azkaban tahun 1999. Manakala dalam teks sasaran adalah Harry Potter dengan banduan Azkaban tahun 2004. Okey, telah dipilih untuk tujuan kajian ini. Karya Harry Potter yang ditulis oleh J.K. Rowling dan diterbitkan oleh Harry Potter Publishing Rights at J.K. Rowling bagi teks sumber, manakala bagi karya teks sasaran Harry Potter diterbitkan oleh penerbitan Pelangi Sendirian Berhad. Karya bersiri ini syarat dengan identiti dan ideologi Inggeris juga menjadikan karya ini sangat sesuai sebagai sumber kajian tentang budaya dinyatakan. Okey, hal ini dapat dibuktikan melalui sumber artikel Zabin dan Hindri Mansur tahun 2019. Karya bersiri Harry Potter ini mempunyai judul yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Judul-judul penterjemahan bahasa Melayu ialah Harry Potter dengan Batu Azimat tahun 2002, Harry Potter dan Bilik Rahsia tahun 2002, Harry Potter dengan Banduan Azkaban tahun 2004, Harry Potter dalam Piala Api tahun 2005, Harry Potter dalam Kumpulan Phoenix tahun 2005, Harry Potter dengan Putra Berdarah Kacukan 2006 dan Harry Potter dengan Azimat Maut 2008. Di samping itu, buku teks sasaran Harry Potter dengan Banduan Azkaban 2004 mempunyai 22 bab yang berlatarkan cerita berkesinambungan tetapi tajuk utama subtopik yang berbeza. Okey, sinopsis bagi Harry Potter dengan Banduan Azkaban 2004, ia adalah berkisah watak Harry Potter, anak yatim piatu yang mempelajari ilmu sihir di sekolah Hogwarts. Okey, pendek kata lagi, sinopsis yang daripada dengan Banduan Azkaban ni, dia sebenarnya watak Harry Potter adalah anak yatim piatu seperti yang saya dah utarakan, dan dia telah membesar dengan makcik dan pakciknya yang tidak mempercayai kepada ahli sihir. Lepas tu terdapat satu watak Sirius Black ni dipercayai membunuh beberapa orang dan dijadikan banduan di penjara Azkaban ya. Lepas tu satu hari tu mengetahui cerita sebenar, apabila mengetahui bahawa Sirius Black ini sebenarnya adalah seorang yang baik dan tiada mengkhianati sesiapa, dan sebaliknya Peter Grove yang telah mengkhianati semua orang di sebaliknya tirai itu. Okey, terusnya kita akan merujuk kepada batasan kajian. Kajian ini menganalisa corpus data yang dipilih dalam karya bersiri Harry Potter dengan Banduan Azkaban 2004 adalah berdasarkan teori dipilih, iaitu teori Newmark tahun 1988. Teori ini telah mengkategorikan kepada 5 unsur budaya. Oleh itu, kajian ini membataskan kepada 2 kategori
teori budaya iaitu budaya material dan ekologi. Batasan kajian ini juga diambil kira dalam prosedur penterjemahan dan strategi penterjemahan yang diaplikasikan dalam kajian ini, di mana prosedur penterjemah Ivor 1987 terdiri dari 7 huraian dan strategi penterjemahan Venuti 2008 terdiri dari 2 penyelesaian telah dipilih dan dihuraikan mengikut padanan korpus data dalam kajian ini. Okey, merujuk kepada 7 prosedur penterjemahan Ivor tahun 1987 terdiri daripada peminjaman, penerangan, terjemahan literal, penggantian, penciptaan, leksikal, pengungguran dan penambahan. Manakala merujuk kepada Venuti iaitu strategi penterjemahan berunsur tempatan dan strategi penterjemahan berunsur asing. Okey, ini merupakan batasan kajian yang akan merujuk dalam kajian ini. Okey, seterusnya akan melihat kepada sorotan kajian. Sorotan kajian pertama dalam kajian ini, antara sorotan kajian lah penulisan konsep kesejakatan dalam penterjemahan budaya oleh Wan Hazilawati, Putri Roslina dan Lawrence Nathiel Rose tahun 2019 telah mencerminkan dari domestikasi dan kesamaan fungsi dalam penterjemahan kata budaya dengan mengambil sampel kategori kata budaya bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Menganalisis kesejakatan dalam penterjemahan 4 golongan kata budaya Inggeris ke dalam bahasa Melayu dari perspektif strategi domestikasi dan melihat kaedah kesamaan fungsi yang terdekat dalam penterjemahan kata budaya, kategori bahasa yang mengekalkan kelas kata yang sama. Okey, dalam kajian sorotan kajian ini terdapat kaedah metodologi kajian iaitu kajian analisis deskriptif untuk mencapai tujuan kajian. Okey, kajian ini telah memfokuskan kepada 4 kategori kata budaya iaitu aspek-aspek adat dan kepercayaan, bahasa, material dan sosial. Kajian ini juga telah menggunakan konsep domestikasi dalam penterjemahan Newmark tahun 1988 dengan menggunakan pakai gagasan teori strategi domestikasi oleh Venuti tahun 1955 dan juga kesamaan fungsian dalam penterjemahan berpandukan NIDA tahun 1964. Okey, melihat kepada hasil kajian sorotan kajian ini mendapati bahawa konsep wujud untuk memberikan nafas tempatan domestikasi dalam penterjemahan kata budaya bahasa Inggeris ke dalam kata budaya bahasa Melayu. Hal ini dapat dikenal pasti melalui sudut ketersediaan penterjemahan satu lawan satu yang bersifat dinamik atau fungsi yang sejadi terdekat atau kesamaan perkataan daripada kelas kata yang sama. Okey, melihat kepada sorotan kajian yang kedua, artikel Zabir dan Idris Mansur tahun 2019 dalam kajian lepas ini berkaitan dengan implikasi ideologi terhadap strategi penterjemahan unsur budaya dalam siri Harry Potter ke dalam bahasa Melayu telah membincangkan strategi penterjemahan. Oleh itu, dalam sorotan kajian ini terdapat 2 objektif kajian iaitu mengenal pasti strategi yang digunakan untuk menterjemah karya sastra kanak-kanak yang menjadi fenomena Harry Potter serta menganalisis faktor ideologi dan kuasa yang mendorong pemilihan strategi tersebut. Okey, kata nama khas berpandukan Azalea tahun 1996 di mana unsur budaya telah dikenal pasti dan dikelaskan berdasarkan kategori unsur budaya. Prosedur penterjemahan dalam kajian ini telah menggunakan pendekatan penterjemahan oleh Kofizizi tahun 2013 yang merujuk prosedur penterjemahan unsur oleh Ivor tahun 1987 dan strategi penterjemahan oleh Venuti tahun 2008. Dapatan kajian lepas ini menunjukkan bahawa strategi penterjemahan yang digunakan untuk menterjemah siri Harry Potter ke dalam bahasa Melayu yang lebih cenderung kepada berorientasikan sumber. Okey, teori dan metodologi kajian. Okey, teori yang telah digunakan dalam kajian ini adalah teori Newmark tahun 1988. Kajian ini akan mengaplikasikan kerangka teori dipelopori oleh Newmark tahun 1988. Kerangka teori ini telah mendefinisikan budaya sebagai bahasa dan penterjemahan iaitu sebagai suatu cara hidup dan manifestasi yang tidak sama bagi komuniti tertentu yang menggunakan bahasa tertentu sebagai wadah penzahirnya dipetik daripada kajian Wan
Hadizawati Putri Roslina Dolores tahun 2019. Newmark tahun 1988 telah memperkenalkan beberapa pengkategorian kata budaya iaitu material ekologi, social, hadert, aktiviti, konsep, gerak, isyarat dan perlakuan. Okey, berbalik kepada kajian ini, melihat budaya material terdiri daripada makanan, pakaian, rumah, bandar dan pengangkutan serta dan lain-lain. Tambahan pula, kategori budaya ekologi terdiri daripada flora, fauna, angin, tanah, dataran dan lain-lainnya. Okey, bab ni membincangkan metodologi kajian yang digunakan untuk memperoleh sumber data untuk kajian ini. Kajian ini adalah terbentuk deskriptif dan analitis teks kandungan sumber dan teks kandungan sasaran, di mana semua data yang telah dikenal pasti dalam data korpus karya Harry Potter dengan panduan Azkaban 2004 akan dianalisis mengikut data yang bersesuaian. Oleh itu, analisis objektif kajian akan mengikut skop teori yang dikaji. Okey, merujuk kepada dapatan kajian. Pertama, mengenal pasti dan merujuk kepada objektif pertama, telah mengenal pasti beberapa dan menyenaraikan bentuk budaya material dan ekologi yang terdapat dalam karya Harry Potter. Antaranya adalah teks sumber Owl Post, teks asal kiriman burung hantu. Budaya ini adalah dikenal pasti sebagai ekologi fauna. Yang teks sumber yang bentuk budaya yang kedua dikenal pasti adalah The Dursley Family of Number 4 Private Drive. Teks sasaran adalah keluarga Dursley yang tinggal di nombor 4 Private Drive. Budaya material adalah rumah. Menganalisis bentuk budaya material dan ekologi yang terdapat karya Harry Potter iaitu merujuk kepada objektif kedua. Teks sasaran adalah kiriman burung hantu. Budaya Newmark ekologi iaitu fauna. Prosedur penterjemah haiwan adalah pengantian. Strategi penterjemah amenity tahun 2008 adalah strategi berunsur tempatan. Dapatan kajian dan perbincangan kajian merujuk kepada owl. Perkataan owl dalam teks sumber dan diterjemahkan sebagai burung hantu dalam teks sasaran. Perkataan owl dalam teks sumber merujuk kepada sejenis burung iaitu burung hantu. Menurut Jason M. Martin, Richard N. Wright dan Lindsay Branch menyatakan owl adalah ghostly appearance and blood curdling shriek have led to their incorporation into folklore and myth and have earned these birds a variety of nicknames including ghost owl and monkey face owl. Penjelasan tersebut adalah ciri-ciri yang dimiliki dan bunyi cerita seperti pengaliran darah telah menjerumuskan ke dalam cerita rakyat dan mitos dan telah menyebabkan nama panggilan burung hantu dan burung hantu berwajah monyet. Kamus Dewan edisi ke-413 menyatakan burung hantu sebagai burung malam. Oleh itu, penterjemahan telah menterjemahkan kata owl kepada burung hantu dan pengaji berpendapat dua perkataan yang diterjemahkan itu mempunyai persamaan budaya dan dikategorikan sebagai penterjemahan tepat. Dengan itu, prosedur pengantian adalah boleh digunakan apabila terdapat kesamaan dalam budaya sasaran yang boleh menggantikan unsur budaya dalam teks sasaran. Pada masa yang sama, strategi penterjemahan bagi analisis adalah strategi Menotti tahun 2008 berunsur tempatan. Hal ini memungkinkan jelas menunjukkan perkataan budaya yang digunakan dari teks sumber ke sasaran adalah pengantian yang relevan. Dikenal pasti budaya dalam teks sasaran dengan teks sumber adalah private drive iaitu rumah budaya material rumah. Prosedur penterjemah haiwan adalah peminjaman. Penterjemah wanita adalah berunsur asing. Dia punya penganalisan dia. Perkataan private drive dalam teks sumber telah diterjemahkan sebagai private drive dalam teks sasaran oleh penterjemah. Private drive merujuk kepada rumah yang didiami oleh keluarga Harry Potter dalam kajian ini. Dan kajian ini mendapati bahawa perkataan private drive tidak wujud atau membawa maksud dalam budaya teks sasaran. Jika dilihat dalam konteks budaya di Malaysia, rumah terdiri dari beberapa jenis iaitu rumah pangsa, rumah taman, rumah kampung, rumah dua tingkat, rumah setingkat, villa dan lain-lain lagi jenis rumah. Menurut Kamus edisi ke-4 tahun 2013, rumah merujuk kepada binaan untuk tempat tinggal orangnya. Jika dilihat dalam budaya orang Inggeris, private drive wujud dan hal ini dibuktikan dalam berita Global Times pada tahun 2016 yang dinyatakan bahawa an exterior
An exterior view shows the house for sale that stare on screen as Harry Potter childhood home in the town of Bracknell, England, just over 30 miles 50 km west of central London. Penerangan tersebut membuktikan rumah private drive wujud di Eropah. Dengan itu boleh dikatakan penterjemahan belum mencapai konteks budaya di Malaysia, namun maksud private drive ini membawa fungsi kepada perumahan. Dengan itu, perkataan private drive ini adalah tergolong ke dalam budaya material kerana yang membawa fungsi rumah. Analisis kajian ini memfokuskan kepada prosedur peminjaman di mana unsur budaya dalam teks sumber dikekalkan dalam teks sasaran. Menurut artikel Zabir dan Idris Mansur tahun 2019 berpandu penyataan Ivor, prosedur ini digunakan jika budaya sasaran terbuka untuk menerima unsur budaya asing. Strategi Humanity tahun 2018, tahun 2008 yang bersesuaian adalah berunsur strategi perterjemahan berunsur asing di mana yang menunjukkan asalnya jelas kepada pembaca teks perterjemahan bahawa teks tersebut ialah teks asing dipindahkan ke dalam bahasa sasaran. Okey, berbalik kepada perbincangan kajian, dapatan kajian ini dirumuskan kepada aplikasi teori, prosedur perterjemahan dan strategi merupakan terfaktor mengenal pasti budaya yang wujud dalam teks sumber dan teks sasaran. Sebagai contohnya menggunakan teori iaitu ekologi dapat dikenal pasti fauna dalam teks sumber Harry Potter dengan The Prisoner of Azkaban iaitu Temple Bulldog. Namun dalam teks sasaran dapat dikenal pasti prosedur perterjemahan dalam unsur peminjaman iaitu perkataan anjing bulldog dikekalkan. Dengan itu, jika di dalam teks sasaran prosedur perterjemahan haiwan tahun 1987 yang banyak digunakan adalah penggantian, penambahan, peminjaman dan literal. Kesimpulan, kajian ini sebenarnya membantu menjelaskan bagaimana penterjemahan berlaku dari teks sumber kepada teks sasaran. Kajian ini lebih menjerumus kepada teori, prosedur dan strategi yang diamalkan ketika membuat penterjemahan. Prosedur penterjemahan ini dapat dikenal pasti dari penggunaan frasa atau penggunaan perkataan dari konteks budaya dalam kajian intim untuk menentukan strategi yang digunakan dalam kajian ini. Oleh itu, teori NIMAK tahun 1988, prosedur penterjemahan tahun 1987 dan strategi Wendy tahun 2008 telah menerangkan secara mendalam berkenaan asing penterjemahan dalam karya teks sumber Harry Potter and The Prisoner of Azkaban tahun 1959 dan teks sasaran karya Harry Potter dengan Banduan Azkaban. Sekian daripada saya, itu sahaja. Terima kasih.